Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton di rumah, muslimin, muslimat, sahabat-sahabatku khazanah Islam, alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memasuki gerbang Ramadan dengan menjalani ibadah puasa di siang harinya dan menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, sebagaimana yang kita mengetahui bahawa ibadah Ramadan adalah jalan menuju ketakwaan dan membina keihsanan dan menuai kejujuran. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, sebagai ketua keluarga, bagaimana kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita bersama keluarga kita tadi. Ketahuilah, rumah umat Islam adalah amanah, tanggungjawab dan pimpinan. Ia memerlukan pimpinan yang penuh kesedaran dan pertanggungjawaban yang jujur. Nah, marilah sama-sama kita memimpin dan membimbing rumah keluarga kita pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain dengan menyuruh mereka berpuasa, mendirikan salat dan berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 55, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah, dan adalah mereka menyuruh ahli keluarganya untuk mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Itulah tanggungjawab kepimpinan keluarga, termasuklah mendidik ahli keluarga kita menjalani ibadah puasa. Nah, betapa suasana rindu untuk beribadah kepada Allah pada malam-malam Ramadan begitu ketara sekali, sahabat-sahabatku. Suasana rumah kita bertukar menjadi madrasah Al-Quran. Ahli keluarga kita menjadi ahlul Quran, pecinta-pecinta Al-Quran. Mereka berlomba-lomba membaca Al-Quran dan bertadarus Al-Quran bersama ahli keluarga. Ahli keluarga menyemak dengan khusyuk seraya menangis dan merenungi ayat demi ayat, lembah demi lembah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-siyam wal Quran yashfa'ani li'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Nah, bagaimana pula syafaat yang diberikan Allah SWT ketika kita berada di dunia? Bagaimana kita nak menghidupkan malam-malam Ramadan apabila kehilangan salat malam ataupun tarawih? Hati kita selama 11 bulan mengeras, air mata kita mengering dan iman kita mula lemah dan turun. Maka Nabi SAW menyemarakkan dengan memotivasikan kita dengan hadisnya. Qala Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang meramaikan Ramadan, yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan siang berpuasa, malamnya tilawah, tarawih, qiyamul lail dan sebagainya, kerana imanan. Mereka lakukan ini semua imanan, kerana iman, wahtisaban, dan mengharap-harapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga agar Allah ampunkan dosa-dosa mereka yang telah lalu dan Allah meredai mereka sebagai abdan syakuran. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Sahabat-sahabatku khazanah Islam, ketahuilah rumah-rumah kaum muhajirin dan ansar pada saat malam tiba berubah menjadi madrasah Al-Quran dan pusat tahfiz dan mendidik generasi Al-Quran dan ahli Quran. Sebagaimana penyair mengatakan, wa in jannal masa'u fala tarahum illa sajidin. Apabila gelapnya malam, kamu tidak akan dapat mereka melainkan dalam keadaan sujud, rukuk, munajat, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, marilah sama-sama kita beriktikad, berazam untuk bangkit 1/2 malam, 2/3 malam untuk qiyamul lail, munajat, istighfar. Lebih-lebih lagi pada 10 akhir Ramadan. Ayuh, apakah bentuk jihad kita sebagai pemimpin keluarga pada bulan Ramadan bersama ahli keluarga kita? Di antaranya kita menggalakkan mereka membaca Al-Quran diikuti dengan tadabbur. Ayat-ayat Allah satu demi satu. Walaupun kita digalakkan untuk mengkhatamkan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, namun yang lebih utama adalah tadabbur dan ta'ammul. Begitu juga kita berazam untuk bangkit malam-malam Ramadan, khususnya 10 akhir Ramadan, berazam bersama ahli keluarga untuk ihya Ramadan setelah berjuang di siang hari. Kita berjihad, menggerakkan dan membangunkan ahli keluarga. Tentunya perkara ini tidak mudah kerana ia memerlukan kelaziman dan kebiasaan. Jadi maknanya ketika bulan Sya'ban lagi kita telah menggalakkan mereka supaya puasa-puasa sunat dan melaksanakan solat-solat malam walaupun hanya 2 rakaat dan 1 rakaat witir. Nah, begitu juga kita lihat generasi mukmin pertama. Sudah diberitahu bahawa iman itu memiliki hakikat yang harus dibuktikan. Inilah sebagaimana terdapat dalam riwayat Ibn Kathir At-Tabrani, seorang sahabat yang bernama Harith ibn Malik Al-Ansari, bahawa satu ketika dia melewati Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW bertanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kamu berpagi-pagi ini wahai Harithah? Harithah mengatakan, "Asbahtu mu'minan haqqah." Aku berpagi-pagi ini menjadi mukmin yang sebenarnya. Kemudian Nabi menepuk di atas bahunya dan berkata, "Ya Harithah, fama haqiqatu imanuka?" Bahawa setiap perkataan unzur ma taqul, lihat apa yang kamu katakan, kerana setiap perkara itu ada hakikatnya. Fama haqiqatu imanuka? Apakah hakikat iman kamu yang kamu mengatakan bahawa kamu menjadi seorang mukmin yang sebenarnya? Maka Mu'az bin Harisah mengatakan, setiap kali aku berjalan kaki, aku tidak akan merasakan, tidak terdaya untuk melangkah selanjutnya, melainkan dengan izin Allah. Aku melihat ahli syurga, para ahli syurga saling ziarah menziarahi antara satu sama lain. Dan begitu juga aku dilihatkan bahawa ahli neraka sedang mengeluh, menangis, terpekik kerana kepanasan api neraka. Maka dari itu Nabi SAW, wahai Harithah, kamu telah mengerti apakah hakikat iman kamu, maka istiqamalah, teruskanlah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, sifat-sifat mukmin yang sejati di dalam surah Al-Furqan, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang melalui malam harinya bersujud dan berdiri di hadapan Rabbnya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mengenangkan pada hari itu mereka akan bangkit di hadapan Tuhan semesta alam. Apabila malam menjelang, mereka bangun dan mata mereka digenangi oleh air mata. Takutkan Allah bak hujan yang lebat. Begitulah seruan Allah Subhanahu wa taala kepada golongan mukmin yang pertama. Ya ayyuhal muzammil,
qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah daripada malam itu melainkan sedikit. 1/2-nya, ataupun kami kurangkan sedikit, ataupun kamu tambahkan. Inilah generasi pertama yang diwajibkan qiyamul lail selama 1 tahun sehingga bengkak kaki-kaki mereka. Akhirnya telah dimansuhkan ayat ini apabila turun ayat yang terakhir, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthah. Nah, sebagai ketua keluarga, sahabat-sahabatku khazanah Islam, apa yang harus kita aturkan dan pendidikan yang kita harus lakukan pada malam-malam Ramadan dan begitu juga pada siang harinya. Kita galakkan ahli keluarga kita bangun sahur jam 4.30, mungkin selewat-lewatnya jam 5. Kemudian apabila kita bangun awal jam 4, 4.30, kita mempunyai masa 10 minit, 15 minit untuk tilawah ataupun qiyamul lail ataupun munajat, menangis di hadapan Allah. Yang ketiga, kita akan bersahur, kumpulkan ahli keluarga yang tersayang berkumpul bersama untuk bersahur. Selepas sahur mungkin ada 10 minit, 15 minit kita sambung lagi tilawah. Kemudian bagi kaum laki-laki ataupun anak laki-laki, kita sudah bersiap-siap untuk bergegas ke masjid salat subuh berjamaah. Kita pulang selepas salat fajar, kita berehat sebentar. Kemudian itu kita berkemas-kemas, bersiap siaga untuk bertebar di muka bumi, yabtaguna min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Kemudian kita sentiasa beriltizam, walaupun kita keluar bekerja, mencari ruang-ruang untuk salat zuhur ataupun asar berjamaah. Setelah itu petang menjelma, kita akan bergegas pulang ke rumah, bersiap-siap untuk berbuka. Ketika 10 minit, 15 minit sebelum berbuka, sekali lagi kita kumpulkan ahli keluarga kita, kita bermunajat, menadah tangan, maka tidak ada lagi disibukkan dengan persiapan-persiapan makanan minuman, melainkan kita berada di depan hidangan untuk berbuka puasa sambil kita berzikir, berdoa, munajat, kerana ketika itulah saat-saat ijabah, saat-saat di mana doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Seterusnya, apakah hikmah bersahur? Nabi SAW bersabda daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah SAW, as-sahur akluhu barakah, fala tada'uhu walau an yujra' ahadukum jur'atan min ma'in fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Kata Abu Sa'id, Rasulullah SAW bersabda, makanlah sahur kerana pada sahur itu ada barakah. Maka janganlah sekali-sekali kalian tinggalkan sahur meskipun salah seorang di antara kamu minum seteguk air ataupun beberapa keping roti ataupun tamar. Kerana sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur, termasuklah ahli keluarga kita. Hadis Ahmad, hadisul Hasan. Seterusnya, apakah hikmah? Sahabat-sahabatku khazanah Islam, dan Nabi sangat menggalakkan, bersahurlah. Kerana sahur itu adalah keberkatan, maka janganlah meninggalkan sahur. Ingat ya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, jangan sekali-kali ahli keluarga kita, anak isteri kita meninggalkan sahur, walaupun hanya dengan seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas orang-orang yang bersahur. Dan Nabi sentiasa menggalakkan, fatasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana pada sahur itu ada barakat. Ulama melihat ada 4 perkara. Apakah yang dimaksudkan pada sahur itu ada barakat? Yang pertama, mereka mengatakan pada waktu sahur itu, yakni 3/4 malam, 2/3 malam, itulah waktu dipanggil sa'atul ijabah, waktu-waktu istimewa untuk kita berdoa. Yang kedua, ada yang berpendapat barakat itu adalah makanan sahur.
makanan sahur walaupun dengan seteguk air, 3 biji kurma ataupun 1-2 keping roti ataupun beberapa suapan nasi. Jadi makanan itu, air itu akan memberikan kita tenaga, vitality ketika kita menjalani puasa walaupun kita bertebar di atas muka bumi untuk mencari nafkah. Yang keempat, pada suasana yang hening, itu terdapat pertautan hati di antara ahli keluarga ataupun dipanggil family bonding ataupun quality time. Kerana kita selama 11 bulan sukar nak bertemu antara suami isteri, anak, ayah, adik, beradik dan sebagainya. Nah, inilah masanya Allah mentautkan hati kita. Kita melihat wajah isteri kita. Kita melihat wajah anak-anak kita. Dan begitu juga anak-anak melihat wajah ayah ibunya dengan belas kasihan. Jadi inilah di mana waktu-waktu yang istimewa, di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, makan ketika bersahur itu memiliki keberkatan antara bentuk barakah dari makanan sahur. Ia mampu memberi kita tenaga dan menguatkan semangat di siang hari dan meringankan beban kita ketika kita berpuasa. Yang kedua, bersahur itu kita mengambil barakat kebaikan, kelebihan walaupun hanya dengan seteguk air. Kerana kita nak mendapat doa, salawat daripada Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis ini, dikatakan berkat pada sahur itu terhasil daripada sudut yang berbagai, yakni mengikut sunnah pertama dan berlawanan dengan ahli kitab. Kerana ahli kitab terdahulu mereka berpuasa tapi mereka tidak bersahur. Ianya bersahur itu menguatkan tenaga untuk melakukan ibadah di siang hari, serta menambahkan semangat untuk beribadah, berzikir, terus berdoa, munajat pada waktu-waktu sahur itu. Dan seterusnya, Allah dan para malaikat berselawat atas orang-orang yang makan minum untuk bersahur. Seterusnya, sahabat-sahabatku khazanah Islam, pada waktu sahur itu sendiri termasuk antara waktu-waktu mustajab, dipanggil waktu yang dikatakan istimewa ataupun mustajab doa dan ibadah ketika itu adalah yang sangat baik. Kita tidak tahu, mungkin ketika saat malam-malam itu jatuh pada Lailatul Qadar dan sa'atul ijabah, maknanya mustajab doa ini, mudah-mudahan kita mendapat keampunan Allah SWT. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Selanjutnya, keberkatan bersahur terbagi kepada dua jenis. Pertama ialah keberkatan dari sudut syar'iyah. Kerana apa? Kerana kita mengikut sunnah baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang mana ganjaran pahalanya begitu besar ketika kita berzikir, bermunajat dan beristighfar. Sahabat-sahabatku khazanah Islam, ketahuilah kita hendak sentiasa menggalakkan anak-anak kita, beri mereka semangat, dorongan, motivasi agar bangun bersama-sama, dan kita beritahu kepada mereka, adakah kamu semua nak mendapatkan hadiah istimewa daripada Allah SWT? Ayo, bangunlah pada jam 4 pagi, 4:30 pagi. Mudah-mudahan ketika itu mungkin anak-anak saudara kita, anak kita, isteri kita mempunyai hajat yang begitu banyak. Nah, di situlah mereka memanjangkan doa mereka, memanjatkan doa mereka kepada Allah. Yang kedua, keberkatan dari sudut badaniyah, jasmani. Keberkatan pada sahur tersebut memberikan bekalan nutrisi ataupun tenaga serta vitality kepada badan kita untuk menguatkan semangat untuk terus berpuasa sepanjang siang hari Ramadan sehinggalah terbenam matahari dan menghindarkan kita daripada perbuatan-perbuatan yang lara, yang tidak baik, yang boleh mengganggu fikiran kita. Kita lihat bagaimana kadang-kala ada yang suka menziarahi bazar Geylang Serai, ada yang terpedaya sehingga ada yang sanggup berbuka di tengah-tengah siang Ramadan. Selanjutnya, membantu
Apakah di antara hikmah kesihatan berpuasa? Ia membantu membakar lemak dalam tubuh badan kita selama 11 bulan. Apabila kita berpuasa, badan akan berkurangan tenaga dari glycogen yang telah digunakan dahulu, iaitu karbon. Oleh itu, sahabatku khazanah Islam, badan kita memerlukan membakar lemak sebagai sumber tenaga. Hal ini boleh menyebabkan berat badan turun, alhamdulillah, dan badan akan bertambah sihat. Walaupun itu bukan matlamat kita berpuasa. Yang ketiga, berpuasa berupaya menurunkan kolesterol LDL dan triglyceride dan menaikkan kolesterol HDL. Berpuasa juga boleh menurunkan kadar insulin resistant. Yang kelima, ada kajian yang menunjukkan bahawa dengan menjalani ibadah puasa menyebabkan sistem imun, sistem kekebalan lebih mantap dan berupaya melawan sel-sel kanser. Dan begitu juga apabila imun sistem kita kuat, ia dapat menghindari daripada penularan virus, penyakit, wabak, COVID-19 dan begitu juga Omicron, insya-Allah ta'ala, kerana sistem kekebalan kita mantap dengan izin Allah. Maka dari itu, sahabat-sahabatku khazanah Islam, kita sentiasa mencari masa untuk bermunajat pada 10 akhir Ramadan. Maka marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Allahumma la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ashku ilaika di'fa quwwati wa qilla hilati wa hawani amaman nas. Ya Allah, ya Tuhan kami mengadu kepadamu kelemahan diri kami, ya Allah, kekurangan upaya kami dan kehinaan kami di hadapan manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, cubalah kami dengan apa yang Engkau kehendaki dan redalah menerima ketetapan kami, dan kami akan bersabar terhadap cobaannya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana. Ya Allah, karuniakanlah kami lisan yang lembut basah dengan zikrullah. Karuniakanlah kami, ya Allah, hati yang lembut segar mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan hayyinan bi ta'atik untuk melaksanakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, karuniakanlah kami istiqamah pada bulan Ramadan tahun ini, agar kami terus bertahan sehingga saat-saat terakhir Ramadan meninggalkan kami. Karuniakanlah kami imanan kamilah, iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang berguna. Karuniakanlah kami, ya Allah, yaqinan sadiqah, keyakinan yang benar-benar mantap. Karuniakanlah kami ad-din, cara hidup Islam yang unggul. Selamatkanlah kami dan ahli keluarga kami daripada mara bahaya penularan virus, wabak, juzam dan berbagai-bagai macam penyakit. Engkau peliharalah kami dan ahli masyarakat kami dan begitu juga sekalian rakyat Singapura agar dihindarkan daripada segala mara, petaka, bala, wabak dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhan kami, lihatlah wajah-wajah kami dengan belas kasihan-Mu, ya Allah. Kami datang dengan dosa-dosa yang menggunung pada saat-saat terakhir Ramadan ini, ya Allah. Engkau terimalah kami, Engkau ampunkanlah kami. Berilah kami keredaan-Mu, ya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Yakni Engkau meredai mereka dan mereka meredai-Mu, ya Allah, ya Aziz, ya Ghafar, ya Mutakabbir, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskanlah perjuangan pada saat-saat terakhir Ramadan ini. Wassalamualaikum